Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11 Seksyen 4 KIAR akan membuat pembentangan berdasarkan tajuk esei yang telah kami buat, yaitu Pandangan Mahasiswa Terhadap Isu Rasuah dan Nilai Integriti dalam Pendidikan. Pengenalan. Isu rasuah bukan lagi sebuah perkara yang asing, malah ia telah menjadi cabaran yang besar yang mana dapat menghalang pembangunan sesebuah negara. Mahasiswa merupakan generasi pelapis, berperanan penting dalam membentuk masa depan negara yang bebas rasuah. Rasuah dalam institusi pendidikan dapat mencemar integriti individu dan merosakkan sistem yang sepatutnya melahirkan insan berilmu dan beretika. Mahasiswa melihat budaya rasuah ini bermula daripada perkara kecil, contohnya seperti menipu tugasan, memberi tugasan, ataupun membayar orang lain untuk menyiapkan tugasan. Perbuatan kecil inilah kelak akan melanggar integriti dan boleh menjadi bibit kepada korupsi yang lebih besar di masa hadapan. Seterusnya, integriti adalah tonggak dalam sistem pendidikan dan ia perlu diterapkan melalui kejujuran dalam pembelajaran serta ketulusan dan tanggung jawab dalam penilaian. Pengukuhan integriti melahirkan graduan cemerlang dari segi akademik dan etika yang boleh diamalkan dalam profesi masing-masing. Pendidikan berasaskan integriti menekankan bahwa kejayaan sebenar bergantung pada kejujuran, disiplin, dan prinsip hidup, bukan sekadar keputusan peperiksaan. Mahasiswa cakna bahwa rasuah ialah penyakit sosial yang perlu dicegah dari peringkat pendidikan. Langkah pencegahan termasuk modul etika, program kesedaran, kempen anti rasuah, dan tindakan tegas terhadap salah laku. Usaha ini membina jati diri berintegriti dan melahirkan pemimpin masa depan yang bebas rasuah serta tanggung jawab kepada negara. Saya pula akan membentangkan tentang tahap kesedaran mahasiswa terhadap isu rasuah. Kesedaran mahasiswa terhadap isu rasuah pada hari ini semakin meningkat kerana mereka banyak terdedah kepada maklumat melalui kuliah, media sosial dan pengalaman harian. Pendedahan ini membantu mereka faham apa yang betul dan salah dalam sistem masyarakat. Di universiti pula, kursus seperti etika, sivik dan kepimpinan memainkan peranan penting dalam membentuk nilai integriti. Melalui tugasan dan aktiviti, mahasiswa belajar bagaimana integriti digunakan dalam situasi sebenar. Selain itu, pengalaman peribadi juga memberi kesan. Pelajar yang aktif dalam organisasi atau memegang jawatan biasanya lebih memahami risiko salah guna kuasa kerana mereka sendiri terlibat dalam proses membuat keputusan. Media sosial turut menjadi faktor besar. Laporan dan video tentang kes-kes rasuah setiap hari menjadikan mahasiswa lebih peka terhadap kesannya kepada institusi dan negara. Secara keseluruhan, kesedaran mahasiswa tentang rasuah semakin kukuh. Namun, usaha berterusan melalui pendidikan dan teladan yang baik masih diperlukan agar generasi ini dapat membentuk masyarakat yang lebih berintegriti pada masa hadapan. Saya, Muhammad Irfan bin Nuralim, nomor matriks BF 251-60343, Grup 11, Seksyen 4. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang punca berlakunya isu rasuah dan kurangnya nilai integriti dalam pendidikan. Sistem pendidikan sepatutnya menjadi tempat membentuk modal insan bukan sahaja dari segi ilmu, tetapi juga dari segi moral dan etika. Namun begitu, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita dapat lihat peningkatan kes rasuah yang melibatkan pelajar sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi. Contohnya, pada tahun 2016, terdapat laporan bahawa pelajar IPT sanggup menawarkan sogokan kepada pensyarah untuk menaikkan grade. Fenomena ini menunjukkan bahawa nilai integriti dalam kalangan pelajar semakin merosot. Saya akan terangkan 3 punca utama masalah ini. Punca pertama ialah tekanan akademik yang tinggi. Ramai pelajar menganggap grade yang cemerlang adalah satu-satunya tiket untuk masa depan. Disebabkan tekanan daripada keluarga,
persaingan dan keperluan beasiswa, ada yang memilih jalan pintas seperti menyogok pensyarah untuk lulus atau menaikkan grade. Keadaan ini berlaku apabila pelajar lebih fokus kepada keputusan bukan proses pembelajaran. Akibatnya, kredibiliti institusi terjejas dan pelajar yang lulus tidak semestinya benar-benar mahir atau kompeten. Puncak kedua ialah kurangnya kesedaran moral dan pemahaman tentang integriti. Walaupun terdapat kursus seperti kursus integriti dan anti rasuah atau KIAR, namun banyak pelajar yang masih tidak memahami secara mendalam apa sebenarnya yang dikatakan rasuah. Ada yang tidak dapat membezakan antara hadiah biasa dan rasuah, terutama jika jumlahnya kecil. Statistik juga menunjukkan bahwa golongan belia berumur 17 hingga 24 tahun merupakan kumpulan yang paling banyak terlibat dalam kes rasuah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan moral dan nilai integriti masih belum cukup berkesan. Dan seterusnya, puncak ketiga ialah normalisasi budaya rasuah dalam kalangan belia. Apabila masyarakat sendiri kadangkala menganggap rasuah sebagai perkara biasa, pelajar juga akan melihatnya sebagai satu yang normal. Bila rasuah diterima di peringkat pendidikan, ia akan terbawa ke alam pekerjaan dan akhirnya merosakkan nilai etika dalam masyarakat. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, isu rasuah dalam pendidikan berlaku kerana tekanan akademik, kurangnya pemahaman integriti dan normalisasi budaya rasuah. Masalah ini bukan sahaja merosakkan sistem pendidikan tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada negara kerana melahirkan generasi yang tidak beretika. Oleh itu, penting untuk semua pihak, pelajar, pensyarah, institusi dan kerajaan untuk bekerjasama memperkukuh pendidikan integriti, memperketat penguatkuasaan dan memupuk nilai moral sejak awal supaya sistem pendidikan kita kekal bersih, adil dan berkualiti. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa. Faktor pertama ialah pendidikan dan kurikulum. Kursus seperti Tamadun Islam dan Tamadun Asia, pengajian Islam serta modul integriti dan anti rasuah meningkatkan kesedaran mahasiswa tentang bahaya rasuah. Aktiviti seperti seminar, bengkel dan kempen anti rasuah pula memberi peluang kepada pelajar melihat bagaimana nilai integriti diamalkan. Selain itu, tindakan tegas universiti terhadap plagiarisme dan meniru juga membantu mengukuhkan nilai jujur dan amanah. Faktor kedua ialah pengalaman peribadi. Mahasiswa yang pernah melihat atau mengalami ketidakadilan seperti pemilihan pemimpin pelajar yang tidak telus atau birokrasi yang tidak adil biasanya menjadi lebih peka terhadap rasuah. Pendedahan kepada kes rasuah di peringkat politik dan korporat juga menggalakkan mereka berfikir secara kritikal. Didikan keluarga yang menekankan nilai kejujuran, amanah dan tanggungjawab turut membentuk asas integriti dalam diri mahasiswa. Faktor yang terakhir ialah persekitaran sosial, budaya dan rakan sebaya. Jika budaya masyarakat menganggap rasuah kecil sebagai sesuatu yang biasa, mahasiswa mungkin lebih mudah menerimanya. Namun, persekitaran yang menekankan nilai moral dan agama membantu mereka menolak rasuah. Rakan sebaya juga memberi pengaruh besar. Rakan yang mengamalkan kejujuran mendorong tingkah laku positif, manakala rakan yang menormalisasi ketidakjujuran boleh melemahkan nilai integriti. Seterusnya adalah cadangan kepada mahasiswa untuk mencegah rasuah. Perjuangan menentang rasuah dalam kalangan mahasiswa perlu dimulakan dengan mengamalkan sifat toleransi kepada ketidakjujuran akademik, seperti menolak plagiat dan manipulasi kehadiran, kerana ini adalah benih awal rasuah intelektual. Seterusnya, mahasiswa perlu berperanan aktif di peringkat institusi dengan menyertai badan seperti AMAR atau SPR untuk menjadi mata dan telinga yang peka serta menganjurkan program kesedaran yang meliputi aspek teknikal akta SPRM. Dalam masa yang sama, mahasiswa mesti mempraktikkan tadbir urus yang baik dalam persatuan pelajar, memastikan ketelusan keuangan dan berani mempersoalkan ketirisan dana sebagai latihan accountability sebelum melangkah ke alam pekerjaan.
Selain itu, sebagai golongan digital natives, mahasiswa disarankan untuk menjadi influencer integrity dengan menggunakan media sosial untuk mencipta kandungan kreatif yang menolak rasuah. Seterusnya, mewujudkan tekanan sosial untuk mengubah persepsi masyarakat. Mahasiswa juga perlu menunjukkan keberanian di luar kampus dengan menolak dan melaporkan amalan yang tidak sihat yang mungkin ditemui semasa latihan industri. Akhir sekali, mahasiswa disarankan menggunakan kuasa undi untuk memilih pemimpin berdasarkan rekod integriti, sama ada di peringkat kampus atau pilihan raya umum, sekaligus menolak politik wang dan menentukan lanskap negara yang bersih. Secara keseluruhan, mahasiswa mesti menjadi tentera yang berilmu, berani dan berintegriti bagi memastikan mereka menjadi pemimpin yang bersih pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Girot Asman bin Muben, nomor matriks BF 25160329 daripada Seksyen 4 mengambil kursus Integriti dan Anti Rasuah. Di sini saya ingin membincangkan tentang tugasan yang diberikan kepada saya yang bertajuk Nilai Integriti dan Pencegahan Rasuah melalui kempen bermasyarakat. Kita dipahamkan rasuah berlaku disebabkan tiada nilai integriti dalam setiap individu, seperti bertanggungjawab, amanah dalam melaksanakan sesuatu perkara. Rasuah juga bermaksud penerimaan atau pemberian suapan untuk mendapatkan kelebihan tertentu seperti wang, bonus dan perkhidmatan. Rasuah ini boleh merosakkan institusi kerajaan, masyarakat dan masa depan negara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek tentang kepentingan nilai integriti dan pencegahan rasuah melalui kempen bermasyarakat. Pertama sekali, kepentingan nilai integriti. Nilai integriti merangkumi sikap jujur, amanah, beretika dalam setiap tindakan individu. Yang berintegriti sentiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, mematuhi peraturan dan tidak menyalahgunakan kuasa, serta menjadi asas penting dalam membentuk kepercayaan dan meningkatkan etika kerja. Apabila kita mempunyai integriti dalam diri kita, kita dapat menghindarkan daripada perbuatan rasuah. Kedua, peranan pendidikan untuk integriti. Memainkan peranan penting dalam membentuk nilai integriti melalui proses pembelajaran di mana murid didedahkan kepada konsep kejujuran, tanggungjawab dan etika sejak awal lagi. Dapat membina sasia diri, peraturan, menolak salah laku, membuat keputusan berlandaskan konsep moral. Generasi muda juga perlu dipupuk dengan baik supaya mereka berintegriti untuk masyarakat dan perkembangan negara pada masa akan datang. Beralih kepada kempen bermasyarakat. Kempen bermasyarakat ini berperanan penting dalam meningkatkan kesedaran awam tentang bahayanya amalan rasuah dan kepentingan menolak rasuah. Melalui program ceramah, hebahan media, poster dan aktiviti komuniti, kempen ini boleh bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan demi membanteras gejala-gejala atau salah guna kuasa dalam pengambilan rasuah. Selain itu juga penolakan jenayah rasuah yang memastikan masyarakat dan negara berkembang secara adil dan beretika, dan sikap tegas menolak amalan rasuah dapat mencegah penyalahgunaan kuasa, ketidakadilan serta kerugian kepada negara. Apabila kita menolak rasuah, maka negara kita akan bebas rasuah dan tidak ada jenayah-jenayah yang boleh merosakkan dan merugikan negara kita. Kesimpulannya, secara umum, mahasiswa melihat rasuah sebagai ancaman serius yang boleh merosakkan kestabilan negara. Ia mengganggu kepercayaan rakyat terhadap sistem, melemahkan struktur sosial, dan melambatkan pembangunan negara.
Mahasiswa menyadari bahawa rasuah bukan sekadar isu politik, tetapi satu cabaran yang memberi kesan langsung kepada masa depan mereka sebagai generasi penerus. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa menekankan bahawa integriti adalah asas kepimpinan. Integriti bukan hanya nilai moral, tetapi keperluan penting untuk melahirkan pemimpin yang beretika dan bertanggungjawab. Ilmu dan kemahiran sahaja tidak cukup tanpa integriti yang kukuh. Selain itu, mahasiswa berpendapat bahawa pencegahan rasuah memerlukan penghayatan nilai bukan sekadar pengetahuan. Seseorang perlu berani menolak salah laku walaupun menghadapi tekanan atau godaan. Inilah yang menentukan sebuah masyarakat bebas rasuah. Usaha memerangi rasuah juga merupakan tanggungjawab bersama. Kerajaan perlu memperketatkan penguatkuasaan, institusi pendidikan perlu memperkasakan pembelajaran etika, dan mahasiswa sendiri memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan melalui tindakan jujur dan telus. Akhir sekali, mahasiswa berharap agar integriti dapat diamalkan secara berterusan. Dengan integriti yang kukuh, Malaysia mampu menuju masa depan yang lebih adil, bersih dan bebas rasuah.